Okay. Ustaz ni daripada kecil membesar macam suka lawan jin ke macam mana Ustaz? Allah Akbar. Okey, dia macam ni. Saya percaya setiap daripada diri perawat tu, dia ada sejarah dia yang tersendiri macam mana dia jadi perawat tu. Okey, ada setengah perawat tu dia memang minat nak belajar dari bidang perubatan Islam ni, dan dia belajar akhirnya dia jadi perawat dan dia rawat lah. Okey, ada juga yang dia kena gangguan, diri orang tu sendiri kena gangguan. Okey, lepas tu dia belajar untuk merawat diri sendiri. Okey, maknanya dia kena gangguan, contoh dia kena gangguan sihir ke, saka ke, santau apa ke. And then bagi memudahkan keadaan tu dia belajar sendiri untuk dia rawat diri dia. Dan akhirnya dia sembuh. Bila dia sembuh tu dia sedia untuk berkhidmat untuk masyarakat pula. Jadi dia involve untuk jadi seorang perawat. Okey, dia macam tu. Okay, ada juga yang perawat ni dia nak rawat ahli keluarga dia. Contoh bila berkahwin isteri dia tak sihat, kena gangguan, ataupun anak dia tak sihat kena gangguan. Okey, ataupun ibu ayah dia atau adik-adik dan sebagainya lah. Jadi dia pergi belajar, akhirnya dia rawatlah demi ahli keluarga dia tu. Dan izin Allah sembuh, dan ataupun paling tak pun masa dia tu jimat lah, betul tak? Dia boleh rawat ahli keluarga sendiri, tak perlu dia nak pergi jauh-jauh cari tempat rawatan dan sebagainya kan. Duit pun jimat juga, betul tak? Macam tu lah. Okey, tapi kalau saya ni, dia bermula selepas saya berkahwin. Saya berkahwin, lepas saya berkahwin, saya Umur berapa tu Ustaz, boleh tahu? Saya kahwin umur 25. Okey. 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 Saya kahwin umur 25. Bila saya kahwin je, saya baru tahu yang salah seorang daripada ahli keluarga isteri saya ni dia terkena gangguan yang agak lama dah. Dia kena gangguan sihir selama 20 tahun lebih kurang. Okey. Jadi kalau nak ceritakan pada ketika itu, mak mentua saya kata kalau kumpulkan duit pergi berubat ni, boleh buat banglo sebiji, dia kata. Oh ya. Punya lama berubat tu, pergi sana kemari nak ikhtiar nak sembuh tu kan. Umur dia berapa boleh tahu? Berapa daripada umur berapa sampai berapa? Daripada kecil dia lebih kurang umur darjah 3 hingga umur dia hampir 30. Macam tu lebih kurang. Okey. Jadi bila dah kahwin tu, masuk dalam keluarga tersebut, ialah kita ni budak yang pergi ke masjid kan, pakai kopiah. Jadi mak mentua saya ni ingat kita ni boleh merawat tau. Jadi dia pun minta kita untuk rawat kakak dia lah kan. Jadi saya pun macam mana nak buat ni? Ni kalau aku rawat ni, dua je keadaan akan berlaku. Sama ada jin tu yang lari atau aku yang lari. Okay, jadi lagi jangan jin tu pergi ke ustaz pula kan. Itu lagi masalah. Allahu Akbar. Okey. Jadi saya pun bincang-bincang dengan isteri saya, kita mesyuarat, macam itu abang kena pergi belajar lah. Saya buat istiharah dan minta kepada Allah, Allah Ta'ala tunjukkan saya kena pergi belajar. Jadi pada ketika itulah bermula saya belajar perubatan Islam dengan kawan-kawan saya dan juga beberapa tempat lagi lah di Malaysia dan juga di Indonesia. Akan tetapi Ustaz, kenapa tak just hantar dia kepada orang yang dah mahir dalam benda ni? Kenapa nak Ustaz nak kena belajar pada zero? Okey, baik. Maksudnya apa? Saya sendiri belajar macam tu? Kenapa dia nak Ustaz juga pergi belajar? Okey, dia boleh begini. je kan dia orang suruh orang lain? Betul. Dia orang ni dah ataupun family mentua saya ni dia dah pergi banyak tempat dah sebenarnya. Mana senang kata dah penat dah. Duit pun dah habis banyak kan. Jadi bila ada ahli keluarga sini yang boleh merawat kan. Jadi jimat masa, jimat duit, betul tak? Jadi at least orang kata apa, setiap kali kalau kita balik kampung tu ada masalah, kita boleh cover. Faham tak kan gitu. Jadi sebab itulah saya pergi belajar lah. Bila kita pergi belajar tu alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kakak saya tu sembuh lah sekarang. Masya Allah. Itulah jalan. Itu sebenarnya jalan Allah Ta'ala tunjuk. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi satu perkara tu, kadang dia melalui asbab orang lain. Kadang kita tak tahu. Macam saya sendiri perawat, saya sentiasa beritahu pada pasien saya, berubat tak semestinya satu tempat. Kalau tak sembuh yang sini, kita boleh cuba yang lain. Kenapa? Rezeki tu kita tak tahu kat mana Allah Ta'ala nak sembuhkan tu. Dia gitu. Dia tak boleh kata, aku saja yang boleh sembuhkan. Tak. Kesembuhan datang dari Allah SWT. Jadi maknanya kalau lah seorang pasien tu datang pada seorang perawat tu, dia masih belum sembuh, dia boleh pergi ke tempat lain. Kenapa? Itu salah satu ikhtiar dan usaha dia. Mana tahu kat situ ada rezekinya untuk dia sembuh kan? Kita pun tak tahu kan. Itulah keadaan dia. Sebab kadang-kadang Allah SWT mungkin dia nak tengok usaha kita kan. Betul. Ada kebaikan yang Allah SWT nak bagi, dia nak tengok susah payah kita tu sebenarnya bukan sia-sia kan. Betul. Tapi sebelum tu Ustaz, saya macam terfikir tau. Bila Ustaz cakap first tadi, daripada umur 12 tahun buat usaha agama, sebelum kita go in depth dengan pusat rawatan ni, kenapa, macam mana daripada umur 12 boleh buat usaha dakwah ni? Okey, baik. Dia bermula dengan sahabat saya lah, kawan saya di sebelah rumah tu, jiran saya. Dia first ikut ada satu
jemaah di kampung lah untuk keluar 3 hari. Jadi bila dia balik daripada keluar 3 hari tu, dia umur 2 tahun atas saya. Ketika itu umur dia 14 tahun betul. 14 tahun. Jadi dia balik tu dia dapat jaga semayang. Dia dapat hafal banyak doa hafal doa yang banyak. Kan? Jadi saya tengok pakaian tu pun dah berubah kan. Daripada yang dulu pakai seluar pendek, jaga seluar panjang, main bola pun dah seluar panjang. Jadi kita tengok rasa terkesan, kenapa dia boleh berubah Sekali keluar je betul, dengan sekali keluar tu. Masya-Allah, dengan izin Allah kan. Jadi saya rasa tertarik kat situ. Kemudian kalau kita dulu masih kecil kan nakal. Mak ayah suruh solat susah. Memang liat nak solat kan. Jadi kawan saya suggest, dia kata okay, next month keluar 3 hari aku ajak engkau. Jadi kat situ saya rasa okay, aku nak ikut. Aku nak belajar juga ni. Jadi mak ayah saya lagi galak kan. Lagi bagus kan belajar agama kan. Okay, kita pun pergi. Balik tu betul. Bila saya balik pada keluar 3 hari tu, pertama saya dapat jaga ada solat 5 waktu. Berjemaah pula tu. Saya ada kekuatan dekat situ. Lepas tu saya dapat hafal banyak doa masa saya keluar tu. Doa masnun, doa harian kan yang kita perlu amalkan kan setiap hari kan. Itu saya dapat amal. Ya alhamdulillah lah. Itulah permulaan saya dalam usaha dakwah. Di situlah saya terus sampailah ke hari ini, masya-Allah. So sebab jarang kita dengar budak-budak keluar kan. Betul. Sebab kalau budak-budak keluar pun selalu dah keluar dengan ayah ataupun dengan pakcik. Betul, dia ada yang tukang bawa dia lah kan. Itulah. Tapi at that time mungkin usaha agama masih dikategorikan orang masih tak family lagi kalau dulu tu mungkin je. Sebab betul, dia ada apa panggilan ustaz, dia macam yang ni boleh ni tak boleh tu tertib tertib. Kan? Betul, dia ada tertib. Bawah umur sekian-sekian dia sekarang ada, dah tak boleh ke boleh juga? Sekarang ada umur lebih kurang saya ingat 14 tahun sama je kot. 12 tahun 14 tahun macam tu lah. Still sama. Mesti ada penjaga lah yang bawa dia. So bila macam membesar tu, adakah ustaz pun sama masuk madrasah disebabkan benda ni ataupun ustaz stay sekolah menengah biasa? Saya stay sekolah menengah biasa. Macam biasa saya ambil bidang teknikal. Saya sebenarnya ada 4 kelulusan sekarang ni. Oh ya? Saya ada 4 kelulusan. Yang pertama saya ada perubatan Islam. Yang kedua perubatan tradisional Melayu. Okey, lepas tu yang ketiga pengajian Islam. Dan yang keempat saya ada kejuruteraan elektrik elektronik. Serius ustaz? Yes. Saya ada 4 kelulusan dia. So itu yang ustaz pursue lama lah, payah lama sekali itu kejuruteraan tu. Ya betul. Gitu. Saya minat bidang agama dan bersama saya minat bidang teknikal. So along the way ni daripada sekolah menengah ni semua istiqamah buat usaha. Ada juga rehat sekejap. Ya, dan maksudnya sentiasa terikat lah dengan usaha. Alhamdulillah. Sebab mungkin skill kot. Skill kita kan bersama dengan mereka kan. Alhamdulillah. Jadi bila saya lepas habis daripada SPM tu, tu tempoh saya ada berehat sekejap. Tak ada uji mungkin kan. Kita pun lepas SPM ada kerja kan. Kerja sekejap sebelum tunggu masuk ke IPT. Jadi time tu mungkin yalah Allah Ta'ala uji sikit yang sibuk kerja dan sebagainya. Itu je lah. Lepas tu saya alhamdulillah comeback, kawan-kawan datang balik kan, ajak kita balik semua. Alhamdulillah kita istiqamah balik dalam usaha ni. Alhamdulillah. Sangat interesting ustaz sebab kan ni yang kenalan saya usually kalau buat usaha pada muda usually selalunya lah adalah disebabkan dia ada orang yang lebih tua dalam keluarga dia yang membuatkan dia pun terjebak dengan usaha. Abang, ayah dan sebagainya. Tapi macam ustaz ni lebih kepada family tak ada buat usaha Tak ada. Jadi tiba-tiba ustaz Allah SWT pilih dalam keluarga yang pertama keturunan untuk buat. Tapi saya pernah dengar satu bayan ataupun nasihat ceramah macam tu kan. Dia cakap usually mungkin disebabkan kita dapat buat usaha hari ni, Allah SWT pilih kita untuk buat usaha hari ni, mungkin sebabkan kita punya ayah kita punya kebaikan, kita punya keturunan kita punya kebaikan, ataupun dia pun dah buat usaha sekali dulu. Kemudian Allah SWT hidupkan balik, pilih kita. Adakah bila ustaz dah berkecimpung dengan usaha ni, ustaz baru macam dapat tahu, oh ayah dulu pun keluar sebenarnya pernah lah atuk ke tak ada? Okey. Wallahualam saya tak tahu keadaan sebenar tu macam mana. Mungkin berkat doa mak ayah saya yang menginginkan saya jadi seorang yang baik. Jadi jalan untuk pergi ke arah yang baik tu pelbagai jalan tu kan. Jadi maknanya mungkin ada mungkin arwah atuk saya dulu ke, arwah atuk saya tu kiai, seorang kiai. Kan cakap ada mesti something tu. Kiai, dan dia memang mahir dalam bidang perubatan Islam ni lah. Jadi mana mungkin wallahualam di atas berkat doa dia, saya dapat buat usaha agama, wallahualam. Kita pun tak pastilah. Ya betul. Apa yang buatkan ustaz tertarik dengan perubatan Islam? Okey, pertama sekali di sekolah menengah kita duduk di asrama. Jadi kita tengok ada budak Kensistria kan. Pertama sekali kita budak surau. Ya, jadi bila budak surau, saya pula ketua pelajar. Jadi bila
berlaku histeria dan sebagainya, kita kena bertindak, betul tak? Hmm. Jadi kat situlah timbul, saya rasa saya perlu belajar benda ni. Tapi setakat pada ketika itu minat je lah. Nak pergi ke arah yang lebih ke depan lagi ataupun yang lebih rasmi lagi tu, formal lagi tu, tak ada lagi gitu. Sebab mungkin sibuk belajar, lepas tu habis tu sambung lagi belajar dan sebagainya. Sehinggalah saya berkahwin tu, kat situlah titik permulaan saya dalam bidang perutan Islam yang sebenar. Kat situ baru saya mendalami dengan lebih lanjut. Selama 2 tahun, 3 tahun saya memang belajar. Macam tu. Dan sehingga hari ni pun masih belajar lagi. Kan ilmu Allah tu memang luas kan. Lagi kita belajar, lagi kita tak tahu. Lagi kita selami ilmu Allah ni, lagi ada lagi yang kita tak tahu punya. Ada lagi rupanya cara ni. Rupanya ada lagi ni. Dia macam tu. Itulah. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut, menyebabkan saya rasa saya ni perlu jadi seorang perawat sebab nak bantu masyarakat yang memerlukan. Mula saya tengok dulu keluarga saya sendiri, kemudian saya rasa perlu benda ni ke depan lagi. Sebab apa? Tak ramai orang boleh buat dalam bidang ni. Dan bidang perubatan Islam ni adalah fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada seorang yang buat ni, semua boleh berdosa lah. Sebab apa? Kalaulah berlaku satu kemudaratan tu, contohlah orang penting dalam kampung kita, contohlah atau imam seorang dia boleh uruskan jenazah contoh. Dia pula kena gangguan ataupun kena sihir, menyebabkan dia ni tak boleh nak uruskan, semua orang tak boleh rawat dia, maka semua orang berdosa lah. Betul tak? Sebab betul. Tak ada yang pakar, tak ada yang boleh nak rawat. Itulah keadaan dia. Jadi saya fikir perawatan Islam ni satu bidang yang kalau dulu rare lah. Kan betul kan? Rare. Tapi sekarang dah makin ramai dah. Dulu ustaz ni je, ustaz apa? Ismail Kamus almarhum Ustaz Arundin. Arundin, sorry. Almarhum Ustaz Arundin. Ustaz Arundin Ya, betul. Jadi perkara yang membuatkan ustaz minat adalah experience ustaz di masa muda, tengok dekat histeria dan sebagainya. Betul. So histeria dekat sekolah tu macam selesai? Dia sebenarnya tengok faktor juga. Kenapa jadi histeria tu? Kalau pengalaman saya sendiri masa dekat asrama dulu, kita tengok ada berbagai faktor lah. Antara yang paling ketara apabila ada student ataupun pelajar ni dia main spirit tu. Pernah tahu spirit Macam pernah dengar yang main game yang berkenaan dengan benda dia pakai duit shilling. Dia baca mantra, tapi mantra tu bahasa Inggeris lah. Kan spirit come to me kan. Yang orang buat filem tu kan. Itu. Memang benda tu betul. Memang ada pun ramai budak-budak sampai sekarang. Saya jadi seorang perawat ni, saya rawat di asrama-asrama, di universiti, dia ada main benda tu lah. Sebab tu berlaku histeria dan sebagainya. Dia memanggil makhluk tu datang. Memanggil segala bentuk jin tu untuk datang bantu dia. Untuk dia main spirit tu lah. Nanti tangan dia letakkan duit tu di atas di atas shilling tu. Dan duit shilling tu akan bergerak sendiri lah. Menjawab apa soalan mereka tu lah. Gitu. Tapi itulah nak beritahu puncanya tadi adalah, tu salah satulah main spirit tu. Menyebabkan sebelum tu mungkin dah ada ustaz buat pemagaran gaib ataupun ulama' ada buat pemagaran gaib di kawasan asrama dan sekolah tersebut. Apabila mereka ni main spirit, panggil sekali tak datang. Panggil lagi. Panggil lagi sampai dia datang. Sampai dia datang tu maksudnya pagar dah roboh dah. Pagar gaib tu roboh dah. So pagar dihancurkan dari dalam. Betul. Itulah dia. Okay. Jadi bila pagar gaib tu dah roboh, maka dia akan datang lah. Dia datang dan jadilah spirit tu, barulah bergerak tangan dia. Dia membongkar duit shilling tadi tu. Itulah. Selepas tu berlaku histeria. Kenapa? Sebab dia mengganggu sebenarnya. Itulah tipu daya syaitan. Okay. Dia mengganggu semua pelajar yang ada kat dalam asrama tersebut. Siapa yang lemah, siapa yang memang dah ada gangguan sedia dalam badan dia, dia akan lebih mudah terdedah kepada gangguan tersebut dan dia akan berlaku histeria lah. Mungkin dia akan nampak-nampak benda tu dan sebagainya. Pengalaman saya dalam merawat budak-budak main spirit ni, yang terkena gangguan ni, kebanyakannya mengatakan benda tu terlalu banyak. Sekali datang tu memang ramai sangat. Yang dia nampak tu, ada kepala kuda, ada kepala monyet, ada kepala babi. Dia begitu. Tapi ustaz tak nampak kan? Tak, saya tak nampak. So diorang cerita experience apa yang diorang nampak. Betul, apa yang dia nampak. Biasanya lepas dia orang sedar, lepas saya sedarkan dia orang ni, saya akan tanyalah, kan apa yang awak nampak? Dia kata macam-macam. Dia nampak bentuk binatang, ada bentuk orang, ada bentuk menakutkan, macam-macam lagi. Gitu. Jadi nak cerita kat sini bahawa permainan spirit ada pemujaan. Jadi bila berlaku di asrama, itulah punca kenapa berlakunya histeria dekat sekolah. Kemudian seterusnya punca yang lain adalah kebersihan di tempat tersebut. Bila kebersihan ni kotor, kan, dia tak bersih. Ada sebahagian jin ni memang jin Islam, dia tak suka kotor. Ni macam kita orang Islam tak suka kotor. Dia marah. Jadi bila dia marah, dia tegur lah. Dengan keadaan tersebut lah. Gitu. Okay? So jin Islam pun bertindak sedemikian kalau dia marah. Betul, dia nak menyampaikan sesuatu.
Dia nak menyampaikan sesuatu kepada manusia bahawa tempat ni jangan dikotorkan. Aku pun duduk sama dekat sini. Gitu kadang. So sebagai contoh, teguran dia adalah buat histeria tadi lah. Okay. Maksudnya melalui medium itu. Dia nak communicate dengan kita kan. Okay, nak communicate dengan kita. Tu histeria budak tu. And then budak tu communicate lah, cakap lah. Padahal yang cakap tu adalah jin tersebut lah. Dia So sampaikan. maksudnya jin Islam tu masuk dalam badan tu? Ya, betul. Walhal jin Islam diharamkan untuk masuk badan Betul, manusia. betul. So, disebabkan macam manusia, dia marah sangat, dia lupa hukum hakam ni. Dia terus buat macam tu kan. Allah Akbar. Kadang-kadang dia begini. Dia jin macam manusia juga. Mereka ada pandangan masing-masing. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Jadi mungkin mereka ni berpandangan ataupun berijtihad bahawa okey, kita masuk sekejap mungkin boleh untuk menyampaikan kepada manusia. Sebab manusia tak nampak jin, jin boleh nampak manusia. Jadi menggunakan orang kata apa, alasan tersebut untuk menyampaikan. Sebab tu bila contoh jin Islam yang mengganggu disampaikan pada kita, kemudian saya peringatkan balik pada dia ayat Allah SWT, and then dia keluarlah. Dia gitu. Jadi maknanya dia nak menyampaikan sesuatu pada kita bahawa kamu kena jaga bersihan dekat tempat ni. Jangan buat kata, kamu dah lah orang Islam. Orang Islam wajib jaga bersihan. Kenapa perlu jaga kotor tempat ni? Dah lah tempat belajar kan. Tempat Apa yang dimaksudkan dengan kotor tu Ustaz? Okey, contoh, saya bagi contoh antara tempat-tempat yang biasa buat pelanggaran di sekolah ataupun asrama. Contoh, pelajar perempuan buang pad bersepah-sepah. Dengan ada kesan darah lagi. Kalau asrama ni mungkin boleh dikontrol lagi lah. Mungkin sebahagian dia. Sebab sentiasa diingatkan ketika perhimpunan diingatkan, warden ingatkan. Tapi kalau sekolah menengah biasa ni, kadang-kadang maaf cakap lah, pelbagai bangsa kadang ada. Kadang mereka ni, apa yang saya dapati, mereka ni kadang buang tu letak dekat atas tandas. Timbuk tandas tu. Timbuk tandas, dekat tepi-tepi gitu, biar macam tu je. Tak basuh pun? Tak basuh pun. Patutnya basuh dan buang dalam tong sampah dengan keadaan elok. Tapi mereka biarkan saja dekat atas tu. Jadi bila kita datang, patutlah tempat kotor. Patutlah jin tadi pun kata tempat ni kotor. So maksudnya histeria berlaku di sekolah, bukannya hanya di asrama saja. Betul. Di sekolah menengah biasa pun ada. Okey. Okey, banyak tempat. So Universiti okay. nama. Menarik Ustaz. Okey. Ya. Boleh tak kita berbalik pada asal sekali Ustaz? Okey. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja, macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.